Assalamualaikum sahabat sejahtera. Okay, murid-murid, hari ini kita akan belajar tajuk bab 2 pemfaktoran dan pecahan algebra di bawah tajuk pemfaktoran. Okay, untuk kali ini pemfaktoran kita akan gunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Okay. Kalau sebelum ni kita tengok 3 cara untuk melakukan pemfaktoran. Okay, antaranya ialah menggunakan faktor sepunya terbesar, kemudian beza antara dua kuasa sempurna, kemudian pemfaktoran menggunakan pendaraban silang. Okay, kali ini kita akan buat pemfaktoran menggunakan faktor sepunya, tetapi dia ada 4 sebutan algebra. Okay, so kita lihat beberapa contoh memfaktorkan dalam 4 sebutan algebra. Okey. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama kita ada AB tambah AC tambah BD tambah CD. Okey, macam mana kita nak faktorkan 4 sebutan algebra ni? Okey, so kalau kita lihat kita nak buat kuasa 2 memang tak boleh lah beza antara kuasa 2 sebab tidak ada kuasa 2. Pendaraban silang pun tak boleh sebab tak ada kuasa 2. Okey. Kemudian kita nak faktor sepunya terbesar untuk kesemua ni sekali. Tak boleh juga sebab ada huruf yang ada contoh AB, AC ada A tapi di sini tak ada A. Okey, so kamu tak boleh gunakan FSTB untuk semua sekali. So, kita terpaksa gunakan faktor sepunya untuk 4 sebutan ni. Okay, langkah pertama ialah kita kumpulkan dia. Okay, kita kumpulkan dia secara berpasangan lah. Secara berpasangan di mana setiap pasangan tu at least ada huruf yang sama. Okay, setiap pasangan at least ada huruf yang sama. Contoh dalam soalan ni, AB tambah AC. So, huruf yang sama ialah A. So, kita boleh faktorkan A lah sebab kedua-duanya ada A. Okay. Kemudian BD tambah CD ni pun kita boleh faktorkan dia. Okay, kita boleh faktorkan dia, keluarkan D and then tinggal B dengan C. Okay, so cara dia macam ni lah. A, okay, kita faktorkan A kan, kita dah buat faktor sepunya. Ingat lagi kan? Kita buat FSTB. Okay, AB tambah AC. Okay, kita bahagikan. Kita bahagikan A. So, tinggal B tambah C. So, A tu kita keluarkan. Okay, A ni kita keluarkan. Okay, B dan C kita letak dalam kurungan. Okay, ini yang kita belajar awal-awal tu, faktor sepunya terbesar. Begitu juga dengan D. Okay, kita buat benda yang sama lah. Okay, kita keluarkan D. And then yang tinggal ialah B tambah C. Kalau murid-murid perasan, ini ada dua faktor yang sama lah. Okay, dia ada dua yang sama kat sini. Okay, tetapi kamu jangan pisahkan dia kosong di tengah-tengah ni. Okay, sebenarnya dia ada sambungan operasi kat sini. Okay, kalau di sini, dia kalau kamu baca dia adalah tambah BD tambah CD. Betul tak? Okay, so kamu jangan tinggalkan dia kosong. So, kamu kena cari apakah operasi yang boleh memenuhi ungkapan ni, sebutan ni. Okay, contohnya dia nak jadikan positif BD. Di sini D positif darab B positif, so dia adalah positif BD. So, kalau kamu letak positif kat sini tak ada masalah. Okay, so ini pun samalah. So, kamu boleh letak simbol tambah dekat situ sebab dia tidak mengubah dia punya maksud di atas. Okey. So bila dah lengkap kamu punya ni, dah ada operasi di tengah-tengahnya. Okey, cara nak menulis jawapan ialah kamu combinekan yang di luar ini. Okey. Okey, kamu combinekan A tambah D ni sebab tu kena ada operasi sebab dia nak memisahkan dia. Okay, A tambah D. Okay, dalam satu kurungan. Kemudian B tambah C, satu kurungan lagi. Kita tak perlu tulis dua kali. Kita tulis sekali je. Okay.
Kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, kita ada PQ tolak QR tambah PS tolak RS. Okey, seperti yang saya kata, okey, kau kumpulkan dia. Okey, cari pasangan dia. Okey, cari pasangan dia. Okey, dah cari pasangan dia, kemudian kamu faktorkan dia. Okey, faktorkan dia macam yang saya tunjukkan dalam contoh yang pertama. Okey, kemudian kita lihat apakah simbol yang boleh menyambungkan, boleh memenuhi samalah, yang tak mengubah maksud ungkapan yang kat atas ni. Okey, so kat sini kita nak sambungkan PS ni positif. So dia positif. So kita letak sepatutnya dekat sini ialah positif lah. Okey, tapi dekat sini dia negatif. So macam mana nak jadikan dia negatif? Negatif mesti darabkan dengan positif. Okey, so kalau kamu baca, kalau kamu letak balik positif kat sini, positif S darab positif P ialah positif PS. Okey, positif S darab negatif R ialah negatif RS. So kalau kamu dapat balik sama macam di atas, maka persamaan kamu betul lah. Okey, and then kita cari jawapan dia dengan menggabungkan yang faktor sepunya yang di luar ni. Okey, faktor sepunya yang di luar ni. Kita gabungkan dia jadi satu. And then, kalau kamu perasan murid-murid, dia akan sama ni. Kiri dan kanan ni. Okey, so kita gabungkan. Okey. Kita lihat soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ini. Okey. Kalau murid-murid nak lihat ni, contoh ni. 2px tambah 6qy tolak 4py tolak 3qx. Kenapa saya macam tulis mula soalan dia? Saya nampak macam tulis mula soalan, tapi sebenarnya saya susun semula. Okey, susun semula ungkapan ini agar saya dapat kawannya sebelah-sebelah ni. Okey, ni 2px, sebelah dia 6qy. So saya tak mau. So saya nak kawankan dia dengan 4py. Okey, sebab dia ada at least satu pemboleh ubah yang sama lah. Satu huruf yang sama. Okey, so kemudian 6qy tolak 3qx. Okey, yang ini saya ubah mengikut x, kedudukan x dengan y lah. X dia ada q, kemudian x saya letak di depan, y di belakang macam tu. Okey, 2px tolak 4py. Okey, nak sambungkan dia dekat sini. Okey, di sini positif, dekat sini negatif. So macam mana kita nak jadikan dia negatif? So sepatutnya kita letak dia negatif. Tapi kat sini kenapa tolak? Kat sini tambah. Okey, kalau kita letak simbol negatif kat sini. Okey, kan saya kata yang ni saya nak jadikan dia negatif kan? So saya letak simbol tolak. Okey, kalau saya letak simbol positif kat sini, okey, katalah saya letak positif kat sini sebab saya ikut yang atas, nanti tak jadi. Okey, negatif positif dia akan jadi negatif, tapi di sini positif, so saya kena letak negatif. Okey, so kemudian dah dapat operasinya, kita faktorkan macam biasa. Okey, kalau kamu perasan, dia akan sama dia punya bakinya tu tadi. Okey, kemudian kamu keluarkan pemfaktoran faktor sepunya ni. Okey, letak dalam satu kurungan, and then yang sama tadi satu. Okey, begitu juga dengan contoh yang terakhir. Sama sahaja konsepnya. Okey, kalau dalam kes ni saya tak perlu susun semula sebab memang dalam kedudukan dah ada pasangannya. Okey, so kita faktorkan macam biasa. And then yang kita perlu tahu ialah cara nak simbol yang kita perlu tulis kat sini. Apa simbol dia? Apa hubungan dia? So kalau kat sini negatif, kat sini positif. So nak jadikan dia positif, kena letakkanlah negatif kat sini. Okey. Macam itulah. Okay, jawapannya akan jadi tolak. So gabungan dia 2M tolak P, N tolak 3Q. Okey, itu ialah
Kaedah mencari memfaktorkan ungkapan algebra dalam 4 sebutan. Okay, murid-murid, saya harap murid-murid dapat memahamilah apa yang saya ajar setakat ini. Jadi, jika ada bermasalah, boleh berhubung dengan cikgu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.